Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Berita utama, jasa dan pengorbanan penggiat seni dan budaya di Sarawak bakal diraikan dalam Majlis Anugerah Seni Budaya Sarawak ASBS 2023. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Nawan Hamzah berkata, pengiktirafan sebegini sudah pasti meningkatkan motivasi penggiat seni untuk terus bergiat aktif dalam bidang seni dan budaya. Jelasnya kerajaan berharap melalui pelaksanaan anugerah seperti ini dapat menyemarakkan lagi aktiviti seni dan budaya serta memulihkan ekonomi penduduk setempat. Merupakan satu platform yang diharap dapat melahirkan masyarakat yang membudayakan seni dalam masyarakat dan seterusnya melahirkan pelapis-pelapis baru dalam mengembangkan lagi seni budaya di negeri Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media Anugerah Seni Budaya Sarawak 2023 bertempat di bangunan Baitul Makmur 2 Kuching pada Isnin. Untuk makluman, malam ASBS 2023 itu akan diadakan pada 22 Oktober ini bertempat di Dewan Santapan Dun, Sarawak. Selain itu, malam anugerah berprestij itu turut melibatkan 6 kategori iaitu seni tarian, seni muzik, seni teater, seni berbahasa, seni mempertahankan diri dan permainan tradisional menerusi 5 kategori anugerah yang akan disampaikan kepada 11 penerima. Daripada jumlah tersebut, 9 anugerah dibuka kepada pencalonan dan 2 anugerah tertutup yang tidak dibuka kepada pencalonan. Menurut Datuk Seri Abdul Karim lagi, kerjasama padu seperti ini penting bagi menghargai jasa dan pengorbanan penggiat seni budaya di Sarawak. Kerjasama padu seperti ini penting bagi kita menghargai jasa dan juga pengorbanan para penggiat seni dan juga budaya di Sarawak. Pengiktirafan sebegini bukan kerap kita laksanakan seperti apa yang saya maklumkan tadi. Kali terakhir yang diadakan adalah tahun 2015. Sudah 8 tahun berlalu. Jadi semoga acara yang akan berlangsung ini akan terus meriah. Karena tahun ini juga kita menyambut 60 tahun merdeka, Sarawak merdeka. Laporan seterusnya, Sarawak semakin hampir untuk menjadi tuan rumah Hari Wartawan Nasional Hawana 2024 setelah permohonan diserahkan kepada menteri yang berkaitan melalui Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul, permohonan yang dibuat melalui UKAS mendapat reaksi positif dan berharap ia mendapat kelulusan. Kita melalui UKAS telah memohon kepada Menteri untuk mengadakan Hawana di negeri Sarawak. Saya harap permohonan ini akan diluluskan. Saya dengar agak positif Menteri berkenaan bersetuju untuk mengadakan Hawana di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui media setelah menerima kunjungan hormat daripada pihak Radio Televisyen Malaysia di RTM Kuching pada Isnin. Ujarnya penganjuran Hawana kelak bukan sahaja untuk memberikan seminar mengenai media, tetapi juga pameran mengenai perkembangan penyiaran dan sejarah media di Sarawak sepanjang 60 tahun Sarawak merdeka. Dalam pada itu, beliau turut menerima kunjungan hormat daripada pihak RTM untuk menjalinkan kerjasama erat bersama dengan agensi kerajaan seperti UKAS. Katanya beliau berharap kerjasama ini terus dijalankan terutamanya dalam platform media dalam merapatkan jurang maklumat antara masyarakat dan kerajaan sama ada peringkat negeri atau persekutuan. Jelasnya tugas sebagai seorang wartawan kini semakin mencabar, terutamanya dalam mengurus persepsi berita palsu dan fitnah agar berita yang sahih dan benar dapat disampaikan kepada masyarakat secara keseluruhannya. Dalam pada itu, Datuk Abdullah berkata beberapa aktiviti dan program bakal dijalankan khususnya untuk warga media di seluruh Sarawak pada tahun hadapan. InsyaAllah di tahun hadapan kita akan mengadakan beberapa program untuk warga media di seluruh Sarawak. Contohnya mungkin ada conference media dan juga cadangan untuk mengadakan sukan media untuk semua warga media di seluruh Sarawak. Beralih dengan perkembangan di bawah, penganjuran festival mampu menarik pelancong luas sekaligus memacu ekonomi masyarakat setempat. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Snodan Lawan memberitahu penganjuran festival terutamanya selepas penularan wabak COVID-19 mendatangkan banyak faedah kepada semua pihak terutamanya golongan peniaga
untuk memulakan aktiviti mereka seperti sedia kala. Memberi contoh, Seniawan Country Music Festival, beliau berkata festival ini haruslah diteruskan pada setiap tahun dan pihak Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak juga akan menyokong sepenuhnya program tersebut dan juga acara lain. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada hari kedua Seniawan Country Music Festival di Bau pada Sabtu. Festival tersebut berlangsung selama 2 hari bermula pada 6 hingga 7 Oktober dengan menyaksikan seramai 6,000 pengunjung hadir memeriahkan suasana. Di serian pula, jalinan kerjasama antara Malaysia dan Indonesia mampu menyokong pelbagai inisiatif sektor pelancongan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Terbeduk, Dr. Simon Sinang Bada berkata, program kebudayaan yang melibatkan dua negara ini akan dapat mengangkat sektor pelancongan secara keseluruhannya. Selain itu, ia juga membantu mempamerkan institusi kesenian serta kebudayaan Sarawak khasnya di bahagian serian dan daerah Terbeduk. Katanya semasa berucap pada Majlis Malam Titian Muhibah ke-15 2023 di Serian pada Sabtu. Jelas beliau lagi, penganjuran program ini adalah inisiatif Pejabat Daerah Terbeduk dan Kecamatan Entikong serta merupakan kerjasama yang terhasil dari hubungan baik kedua agensi ini untuk memaparkan keindahan serta kekayaan budaya setempat melalui aktiviti kesenian dan sukan. Dalam pada itu, beliau menyeru semua pemimpin masyarakat, ketua jabatan dan agensi kerajaan, persekutuan serta kerajaan negeri, badan bukan kerajaan NGO dan semua lapisan masyarakat di bahagian serian agar terus memperkasa dan memelihara seni, budaya dan warisan bangsa yang dimiliki dengan sebaiknya. Manakala di Muka, sebanyak 20 sekolah telah menyertai pertandingan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Sebenar Carnival STEM Muka 2023 bertempat di Politeknik Muka pada Sabtu. Ia melibatkan 4 sekolah menengah dan 16 sekolah rendah dari sekitar daerah Muka di mana pelajar-pelajar sekolah menengah telah menyertai sejumlah 5 pertandingan STEM. Manakala pelajar-pelajar sekolah rendah pula menyertai 4 pertandingan STEM yang telah disediakan sepanjang karnival ini berlangsung. Majlis perasmian penutupan karnival yang berlangsung selama 2 hari tersebut telah disempurnakan oleh Adun Balingian berangkap pengerusi Persatuan Melanau Muka, Abdul Yaakob Arabi. Beliau ketika berucap memberitahu kerajaan Sarawak sangat menekankan pendidikan dalam bidang STEM bagi melahirkan modal insan yang akan memajukan Sarawak sebagai negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Tambahnya, kerajaan Sarawak telah memberikan keutamaan dan peruntukan yang besar dalam sektor pendidikan. Katanya lagi, Persekutuan Persatuan Melanau Sarawak dan Persatuan Melanau Muka turut meletakkan agenda pendidikan sebagai teras pembangunan masyarakat khususnya untuk memastikan anak-anak muda dapat bergerak seimbang dengan kemajuan pada masa kini. Perkongsian selanjutnya di Lundu, sebanyak 106 grant projek kecil luar bandar MRP melibatkan peruntukan sebanyak 1.3 juta ringgit bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Opar telah diserahkan kepada para penerima. Adun Opar Billy Sujang berkata, penyaluran grant MRP itu menunjukkan kerajaan negeri prihatin dengan permohonan daripada rakyat. Menurutnya, melalui penyaluran grant berkenaan, ia dapat digunakan bagi pembangunan sosial kampung, persatuan, kelab dan rumah ibadat. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan penyerahan grant MRP itu di Dewan Masyarakat Lundu pada petang Sabtu. Sementara itu, Billy memberitahu bagi pembangunan infrastruktur sebanyak 150 juta ringgit telah diluluskan bagi projek-projek pembangunan di bawah Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA yang akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Jelasnya, projek-projek utama di Dun Opar yang akan dimulakan pada tahun 2024 ialah pembangunan Pasar Baru Dun Opar atau Opar New Township dan pembinaan Jalan Kendai serta Jalan Sedaing Pasar Hilir. Dalam majlis sama, Billy turut menyerahkan inisiatif pendidikan berjumlah RM40,500 di mana 81 orang pelajar menerima RM500 setiap seorang secara one-off. Sedikit mengenai laporan sukan, atlet Muay Thai muda dari Sarawak Muhammad Johan Ghazali yang sinonim dengan gelaran Jojo mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet termuda memperoleh kontrak bernilai 6 angka dengan pertubuhan seni mempertahankan diri berprestij One Championship. Detik bersejarah itu direalisasikan selepas Jojo 16 tahun menyumbangkan lawannya dari Rusia, Tamilan Bekmurzaev dalam pertarungan One Friday Fight 36 yang berlangsung Jumaat lalu di Stadium Tinju Lumpini di Bangkok, Thailand. Katanya kontrak berkenaan yang bernilai $100,000 atau RM460,000 sah bagi tempoh 2 tahun. So what's the next fight? The next fight will most likely be in December.
There's news about a fight being in Qatar for one championship as well, so hopefully that happens. But if not, there's still going to be another big fight in most likely December. Beliau berkata demikian kepada pemberita sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa LTAK Kuching pada malam Ahad. Untuk rekod kejohanan itu adalah kemenangan keempat berturut-turut Jojo dalam One Championship yang merupakan satu pencapaian mengagumkan bagi atlet muda yang semakin mencipta nama itu. Kejayaan pada Jumaat membolehkan Jojo meraih bonus knockout sebanyak 350,000 baht atau kira-kira RM46,000. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS edisi malam ini, saksikan video mengenai visi Premier Sarawak 2030 Eco-Friendly Transport #saluran informasi rakyat Salam UKAS. Visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Kereta Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier Sarawak Maju 2030.